السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang jemaah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-51 dan juga ayat yang ke-52, yang mana ayat 51 dan ayat nombor 52 ini Allah melanjutkan perbincangan tentang iblis dan sekutu-sekutunya yang dijadikan oleh sebahagian manusia sebagai pemimpin, pengikut dan sebagainya. Maka kita lihat terlebih dahulu pada ayat nombor 51, nota bercetak muka surat 319, manakala nota dalam PDF soft copy slide nombor 636. Kita baca ayat 51 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ayat nombor 51, kalau kita baca pada terjemahan ayat, Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya iblis seperti mana ayat 50. Jadi ayat 51 ni kalau kita nak faham, kita kena melihat ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-50. Ketika mana kita baca ayat nombor 50, Allah telah memberitahu kepada kita bahawasanya ada manusia ini, dia telah menjadikan iblis, yang mana iblis itu merupakan musuh kepada Adam, musuh kepada manusia yang dijadikan sebagai sekutu Allah. Manakala ayat 51 yang kita baca sebentar tadi, Allah Ta'ala nak menyebutkan bahawasanya kenapa tidak patut dijadikan iblis itu sebagai sekutu, sebagai yang perlu diikut. Ayat 51 ni boleh juga kita katakan Allah nak menunjukkan kelemahan, kekurangan yang ada pada iblis. Jadi kalau kita baca pada terjemahan ayat, Allah mengatakan, aku tidak memanggil mereka. Maksudnya Allah tidak pernah memanggil mana-mana iblis untuk menyaksikan macam mana Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah nak bagi tahu ketika mana Allah cipta langit dan bumi, tak ada siapa pun di sisi Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tak pernah pun iblis tu dia tolong saksikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga Allah mengatakan tidak juga ketika mana diri mereka itu diciptakan oleh Allah. Maknanya Allah bagi tahu iblis tu sendiri Allah yang cipta dia. Faham? Jelas tak maksud dia? Manusia itu sendiri pun Allah yang cipta dia. Jadi Allah mengatakan, dan tidak sepatutnya, kata Allah, aku ini yang ciptakan langit, yang ciptakan bumi, yang ciptakan iblis, yang ciptakan manusia yang menyembah iblis itu, mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Maknanya Allah bagi tahu Allah itu sendiri tidak pernah mengambil iblis sebagai pembantu dia.
Dalam cipta langit, cipta bumi, cipta manusia, cipta makhluk, Allah kata tak pernah. Tetapi ketika mana Allah nak kata tak patut iblis tu dijadikan sebagai pembantu, Allah mengatakan iblis itu adalah yang mudhillin, sebagai yang menyesatkan. Jadi ayat 51 ni kalau kita hubung kait dengan ayat 50, memberikan sebab utama kenapa iblis itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sembahan ataupun sebagai pemimpin. Kalau kita baca keterangan ayat pada muka surat yang sebelahnya, ada dinukilkan ulasan oleh Syekh Jabir dalam tafsir beliau yang bernama Tafsir Al-Aisar. Beliau mengatakan Allah memberitahu bahawa Allah tu esa dalam mencipta dan mengatur. Allah tidak ada sebarang wakil yang tertentu. Kemudian Syekh Jabir dia kata, oleh kerana itu, bagaimana mungkin kamu menyembah syaitan, iblis dan keturunannya? Sedangkan Allah itulah yang ciptakan iblis, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan Allah juga menciptakan mereka yang menyembah syaitan. Jelas tak masuk ayat nombor 51? Boleh faham Okey. Kalau kita perincikan sedikit pada ayat tu, ini dia panggil ilmu susunan ilmu susunan. Kenapa pada ayat nombor 51 Allah memberitahu terlebih dahulu Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi? Kalau kita baca ayat 51 tu kan Allah cipta langit, cipta bumi, cipta siapa? Cipta iblis, cipta manusia yang menyembah iblis tu. Kenapa Allah tak sebut cipta manusia dulu? Kenapa tak sebut cipta iblis dulu? Kenapa menyebut cipta langit dan bumi? Kerana langit dan bumi ni adalah penciptaan Allah yang sangat agung, sebab dia makhluk yang besar. Berbanding cipta manusia dengan menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, lebih besar keagungan Allah pada menciptakan langit dan bumi. Itu di antara alasan kenapa Allah menyebut cipta langit dan bumi. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-52. Jadi moga-moga ayat 51 tu mudah untuk difahami. Kita terus kepada ayat nombor 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Ayat nombor 52 ni kita kena kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ini dia panggil teknik. Kalau kita nak faham satu ayat, kita jangan pinggirkan ayat sebelumnya. Kerana daripada satu ayat kepada satu ayat, fungsi dia kadang-kadang memperincikan ayat sebelumnya. Okey, kalau kita baca ayat 51 ini, 52 terjemahan dia, Allah memberitahu kepada kita nanti di hari akhirat Allah minta, Allah ingatkan, Allah kata, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Berfirman bila? Di hari akhirat. Allah kata macam ni. Allah kata, panggil sekutu-sekutu aku yang kamu katakan itu. Okey, maksud dia, ingat tak ayat 50 ada yang menyembah iblis, keturunan iblis? Ya. Kemudian ayat nombor 52 Allah kata, panggil mana-mana sekutu aku. Maksudnya Allah kata, mana-mana yang dekat dunia dulu kamu pernah anggap dia ada kuasa, dia itu Tuhan, dia itu anak Tuhan ke,
apa saja. Panggillah dewa-dewa yang kamu anggap dia itu adalah Tuhan seperti aku ketika di dunia dulu. Allah kata panggil dia. Panggil untuk apa? Sudah panggil untuk minta pertolongan. Lalu mereka panggil tak? Mereka panggil tak? Allah kata fada'auhum. Mereka panggil. Jadi kalau ada yang percaya kepada patung sekian-sekian, dia akan panggil patung tu. Dia panggil patung ni, dia panggil patung ni, dia panggil dewa ni, dia panggil dewa ni. Mereka panggil. Sebab Allah bagi peluang. Panggil. Mana sekutu-sekutu aku ketika di dunia dulu? Mereka panggil. Tapi ketika mereka panggil, falam yastajibu lahum. Tetapi yang mereka panggil tu sia-sia je. Sebab apa? Sebab makhluk-makhluk yang mereka anggap ketika dunia itu adalah seperti Tuhan, mereka tidak menyahut seruan mereka. Kita jelas Bayangkan dekat dunia ada orang anggap patung ini adalah Tuhan. Tiba-tiba di hari akhirat, makhluk yang dipanggil tu dia diam. Dia tak menyahut. Kemudian Allah mengatakan, kami jadikan penyembah patung itu, penyembah makhluk-makhluk ada Tuhan lain tu, dan Tuhan yang dianggap tu Tuhan, sama-sama mereka akan berada di sebuah tempat yang akan membinasakan mereka. Maksud dia, orang yang menyembah tu dan yang disembah tu, dua-dua Allah letakkan satu tempat yang akan membinasakan. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Jawapan tu ada pada ayat selepasnya. Tapi sebelum kita pergi ayat yang ke-53, saya nak kita melihat dalam ayat-ayat lain. Sebab kalau kita baca ayat ni, patung tu, sembahan tu dia macam tak menyahut saja. Tapi kalau kita baca ayat lain, kita akan dapati makhluk-makhluk tu dia bercakap. Dia akan bercakap, tapi dia bercakap apa? Makhluk-makhluk tu nanti dia akan mempertahankan diri dia di hadapan Allah. Lepas tu dia akan salahkan siapa-siapa yang sembah dia. Sekejap lagi saya akan tunjukkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lain. Tapi sebelum tu, kita lihat terlebih dahulu, apa perkaitan ayat 52 yang kita baca tadi dengan ayat 51? Okey, ayat nombor 52 ini Allah nak menyebutkan hakikat sebenar-benarnya, betapa lemahnya iblis ke, para sekutu dia ke, mana-mana sembahan lain selain Allah di hari akhirat. Okay, nampak tak perkataan ayat 51 dan 52? Hubungan dia, hubung kait dia. Maksudnya kalau ayat 51 Allah bagi tahu iblis tu kami yang cipta dia. Kenapa menyembah yang kami ciptakan dia? Sepatutnya sembahlah Allah. Jadi Allah nak menunjukkan kelemahan iblis semasa di dunia. Dan ayat 52 Allah nak menunjukkan kelemahan iblis yang ada di hari akhirat. Okey. Ayat 52 ni kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, kenapa Allah minta mereka panggil? Kenapa Allah bagi peluang mereka panggil? Ayat ni sebenarnya Allah nak gunakan, tujuan dia adalah untuk kecaman dan celaan kepada mereka. Kita baca keterangan yang berikutnya. Okey. Kenapa sembahan-sembahan itu dia tak menyahut apabila orang panggil dia? Kan? Ikutlah kalau dekat dunia dia panggil apa? Dewa laut ke, penunggu-penunggu dekat pokok-pokok ke, kat hutan-hutan ke. Panggil dia. Mereka tidak menyahut. Kenapa mereka tidak menyahut? Kata As-Sa'di dalam tafsir Al-Karimur Rahman, kerana akhirat itu adalah milik Allah. Kerajaan dan ketetapan pada hari akhirat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk mengukuhkan lagi betapa lemahnya mana-mana sembahan yang dianggap sebagai Tuhan dekat muka bumi ini, sebenarnya mereka ini tidak membawa erti apa-apa. Jadi izinkan saya menyebutkan surah lain, ayat lain. Okey. Kalau tengok dekat nota muka surat 323, tuan lihat surah Al-Ahqaf ayat nombor 5. Okey, kalau baca dekat surah Al-Ahqaf ayat nombor 5, ayat nombor 5 surah Al-Ahqaf ni
dia membawa maksud yang sama macam ayat nombor 52 tadi tu. Kalau kita baca. Yang Allah mengatakan, dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Yang makhluk disembah tu tidak dapat memperkenankan sampai hari kiamat. Sedangkan makhluk yang mereka sembah itu tidak menghiraukan permohonan mereka. Okey, itu ayat dia. Okey, baca satu ayat lain lagi. Tengok buku surat sebelahnya, suratul Al-An'am ayat nombor 94. Okay, ayat nombor 94. Ayat ni saya ceritakan ringkas saja. Ayat ni Allah kata macam ni. Allah kata, di hari akhirat kau datang sendiri-sendiri kan, macam kau dulu dilahirkan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kami tak nampak pun. Mana sembahan-sembahan kamu? Mana penolong-penolong kamu yang dekat dunia dulu kamu anggap dia penolong kamu? Allah kata tak nampak pun. Okey, jangan tak maksud dia. Maksudnya Allah beritahu bahawa sebenarnya makhluk-makhluk lain ni yang orang anggap dia Tuhan, sebenarnya mereka tu memang dia tahu bahawa mereka tidak boleh buat apa-apa. Okey. Kemudian kita baca satu ayat lain ya. Kita baca dekat ayat nombor kita baca dekat surah Al-Ahqaf ayat nombor 6, kita pergi dekat ayat ke surat 325 ayat nombor 6 surah Al-Ahqaf ni. Ini menariknya. Okey. Tuan-tuan, ayat ni Allah bagi tahu nanti di hari akhirat patung-patung yang disembah tu, yang dianggap Tuhan tu, patung tu akan declare dia musuh kepada penyembahnya. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya dekat dunia kan orang agungkan makhluk-makhluk dewa-dewa ni, puji dia, muliakan. Tetapi di hari akhirat yang disembah tu akan menjadi musuh pula kepada yang menyembah dia. Dan yang disembah itu akan buat pengakuan bahawa mereka tak pernah pun minta disembah. Itu kena baca pada ayat yang ke-6 suratul Al-Ahqaf. Okey, jelas? Begitu juga boleh baca dekat suratul Maryam ayat 81 dan ayat nombor 82. Ringkasan dia, surah Maryam ayat 81 82 ni Allah mengatakan, sembahan-sembahan lain selain Allah itu mereka akan mengingkari mereka yang menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Okey. Untuk pengisian pagi ni saya cerita ringkas saja, cuma nanti tuan-tuan lah kalau boleh ada waktu baca keterangan ayat tu dengan lebih lanjut. Baca sekali, baca dua kali, moga-moga kita dapat mengetahui, betul lah dan memang tepat kita kena hanya menyembah Allahu Azza wa Jalla. Okey, kemudian muka surat yang berikutnya saya ada nukilkan surah Yunus ayat 28 dan ayat nombor 29. Patung-patung itu mempertahankan diri mereka. Kita bayangkan. Nanti Allah akan bagi makhluk-makhluk ni boleh bercakap. Dia akan pertahankan diri dia. Kita kena baca pada ayat nombor 28. Ya, yang mana patung tu kata apa? Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Sekutu-sekutu yang mereka sembah itu berkata, kamu tidak sama sekali pernah menyembah kami. Okey, boleh baca satu lagi ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 98 99. Okey. Ayat ni kalau baca terjemahan dia satu persatu, Allah bagi jawapan begini. Allah Ta'ala bagi maksudnya ayat 98-99 ni Allah bagi tahu, kalau sembahan kamu itu Tuhan, kenapa dia masuk neraka? Ada faham tak maksudnya? Maksudnya manusia yang menyembah selain Allah, manusia yang disembah itu, dua-dua itu Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Cuba tu tengok dekat ayatnya ni. Ayat yang Allah kata, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam
antum laha waridun. Lepas tu Allah sambung lagi, lau kana haula'i alihah ma waraduha. Tengok ayat 49. Allah kata, kalau mereka yang kamu sembah itu ialah Tuhan kamu, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Okay, boleh faham tak ayat tu? Maksudnya Allah kata, kalau dia Tuhan kamu, kenapa dia masuk neraka macam kamu? Menunjukkan apa? Bahawa sembahan-sembahan itu bukanlah sebenar-benarnya adalah Tuhan. Okey. Konteks zaman sekarang, walaupun ada orang dia tak menyembah patung, dia tak menyembah bahala-bahala, tetapi kalau dia percaya ada makhluk lain yang mempunyai kuasa, boleh bagi rezeki, boleh bagi perlindungan, boleh bagi kebaikan, itu pun termasuk di bawah tajuk sembahan-sembahan selain daripada Allah. Kalau percaya dia berkawan dengan jin ni, dia percaya jin ini yang boleh bagi kuasa tolong dia, jin itu sendiri seperti mana ayat ni, dia akan pertahankan diri dia. Kalau ada percaya dewa-dewa laut, dewa-dewa pokok, kan, penunggu-penunggu, kan, mereka ini akan dipanggil oleh Allah, dan mereka-mereka ni akan mempertahankan diri bahawasanya mereka melepaskan diri daripada mana-mana manusia yang menganggap mereka ini adalah Tuhan. Jadi apakah pengajaran untuk dua ayat ini? Apakah yang perlu kita lakukan? Kita lihat pada buku surat yang berikutnya sebagai pengakhiran, penutup bagi pengisahan pada pagi ini. Nombor 1, kita kena kukuhkan pengibadahan kita hanyalah semata-mata kepada Allah. Begitu juga kita tidak meminta mana-mana pertolongan, perlindungan kepada syaitan dan juga keturunannya. Jangan minta mana-mana perlindungan. Jangan lalu bawa pokok. Nampak pokok besar, orang kata, selalu orang kita ni selalu kata tempat tu kuat, tempat tu kuat, tempat tu kuat. Ya Allah, Allah tu yang kuat. Sebab orang ni, Melayu ni kadang-kadang banyak sangat cerita hantu. Yang tengok tu pun dah macam hantu. Hantu pun semakin membangga diri. Dia kata. Kalau boleh cerita-cerita hantu ni, boykot dia. Dah faham ya? Sebab dia menanam fikiran di kita menanam fikiran takut. Sedangkan kita perlu takut kepada Allah. Tuan baca surah jin ya. Kalau tuan baca surah jin, surah ke-72, tu takkan dapat jawapan. Ada jin cakap tau. Jin cakap ada beberapa mangkuk ayun di kalangan manusia yang pergi minta perlindungan kepada jin. Maka ayun tu saya tambahlah. Itu untuk bagi faham. Jin yang Islam, yang soleh, dia cakap dalam surah jin kepada Nabi, ada beberapa lelaki yang pergi minta perlindungan kepada jin. Jin tu cakap, jin-jin yang mereka minta lindung tu hanya menyesatkan mereka saja. Ya, boleh faham tak maksudnya? Sebenarnya kalau kita lagi takut, lagi kuatlah jin tu. Kalau kita lagi berani, lagi kecil dia. Lagi berani, lagi kecil pada dia. Jadi jangan sekali-kali percaya bahawa ada makhluk lain. Kalau kita tak minta lindung ni, kalau kita tak lari ni, nanti dia akan membinasakan kita, bagi risiko pada kita. Tak ada. Tolong ambil perhatian kat situ, supaya kita tak termasuk dalam kumpulan yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diakhiri dengan hadis ini boleh baca, iaitu benda yang kita takut adalah pada mensyirikkan Allah ada pada riak. Nanti kita akan bicarakan hadis ni pada esok pagi insya-Allah, dan kita masuk kepada keterangan ayat yang ke-53 dan 54. Kita berhenti di sini. Moga-moga dapat manfaat. Kita jumpa lagi pada keesokan hari insya-Allah. Moga-moga Allah memberikan hidayatul taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.